Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'ahu hudahu thumma amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه ثوابه آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan hukum hakam tajwid. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwid Al-Quran karangan Al-Syekh Muhammad Sadiq Qamhawi rahimahullah ta'ala. Masih lagi dalam bab mat, dalam pecahan hukum hakam mat pada perenggan hadza idza lam yakun mahmuzan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid daraini amin. Siri yang ke-58. Hadza idza lam yakun mahmuza. Hadza yakni perbincangan yang sebelum ni lah. Idza lam yakun mahmuza. Maksud perbincangan yang sebelum ni apa dia? Perbincangan sebelum ni yakni apabila kita membaca pada hujung perkataan. Hujung perkataan yang ni al-waqfu fi awakhiril kalim. Apabila kita wakaf pada hujung perkataan, maka terdapat hukum tertentu. Contoh macam kita berhenti pada perkataan yang ada hukum ma'arif sukun. Maka dekat situ bukan saja terdapat hukum ma'arif sukun, bahkan terdapat lagi hukum ishmam dan raum. Maka itu kita telah bincangkan pada siri yang sebelumnya, yakni pada siri yang ke-57. Dan disebut di sini apa dia? Hadza idza lam yakun mahmuza. Ini yang tersebut dah, yang sebelum ni lah. Idza lam yakun mahmuza, jika tidak terdapat padanya hamzah. Maksudnya hamzah tu bukanlah hujung perkataan. Maksudnya hamzah tu tidak berada pada hujung perkataan. Maksudnya kalau tidak ada hamzah, maka hukum dia seperti yang tersebut, yang kita sebut sebelum ni lah. Contoh macam nasta'in. Nasta'in tu di situ adalah tempat yang paling banyak sekali khilaf yang akan berlaku, wajah-wajah yang banyak. Kerana pada nasta'in tu hujung huruf tersebut adalah dhammah. Nasta'inu, maka dekat situ ada apa? Ada 7 wajah. Kalau kasrah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ada 4 wajah. Tapi dekat sini tak sebut lah sana. Sebab apa? Sebab raum dia berlaku pada hujung huruf yang berbaris kasrah dan dhammah. Kalau hujung huruf dia berbaris fathah, maka hanya hukum ma'arif sukun saja yang berlaku. Contoh macam ayat apa? Allah SWT Muhammad. Saya tak dapat tangkap. Okey. Cumanya kalau kasrah, contoh Ar-Rahmani kan. Ar-Rahman, kita baca, kita akan baca 3 wajah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Okey, itu ma'arif sukun. Dan ditambah 1 wajah lagi, iaitu wajah raum. Dibaca dengan 2 harakat. Ar-Rahmani. Buat Okey, jadi kita tak mau sentuh lagi benda tu, cuma sebagai ulangan saja. Sekarang kita masuk pada perbincangan yang baharu. Dia kata hadza idza lam yakun mahmuzan. Jika tidak terdapat pada hujung kalimah itu hamzah, yakni hamzah sebagai
maksudnya tidak ada huruf hamzah pada hujung kalimah. Fa in kana mahmuzan, wa huwa mansub. Okey, maka jika ada fa ni fathah fa' ni, maka fa in kana mahmuzan, jika terdapat huruf hamzah, yakni huruf hamzah pada hujung kalimah, yakni fokus kita dekat sini ialah apa? Ketika waqaf, kalau kita wasal, kita sambung, tak edilah hukum hakam yang tersebut ni. Baik. Kemungkinan dia jadi hukum lain lah, maksudnya hukum mat wajib mutasil. Baik. Wa huwa mansub. Okey, nahwu. Okey, contoh dia bagi sini apa? Mansub ni maksudnya huruf hamzah yang berada pada keadaan mansub. Maksud mansub ni huruf hamzah yang berbaris fathah. Yang berbaris fathah. Nahwu sya'a wa ja'a. Okey. Fa fihi al-mad. Pada perkataan-perkataan yang tersebut ni, hukum dia ialah hukum mad. Yakni arba'u harakat wa khamsu wa sittu wa khamsun wa sittun bisukunil mahdhi. Okey. Dia kata apa? Hukum pada sya'a dengan ja'a ni dibaca dengan 4 dan 5 harakat. 4, 5 dan 6. Okey. Sebab apa ada 6 juga? Kerana kita memberhentikan bacaan kita pada perkataan yang ada huruf hamzah ni. Kalau kita sambung 4 dengan 5 saja kadar harakat yang akan dibaca. Tapi kalau kita berhenti pada perkataan yang tersebut ni, contoh sya'a, kita berhenti sya', maka paling kurang kena baca 4 harakat. Kalau atas daripada 4 harakat, kita bagi fuwaiq at-tawassut 5 harakat. Sya', kan? Okey, 5 harakat dan 6 harakat, kerana kita mensukunkan pada hamzah. Okey. Jadi bacaan sya'a ja'a tu sya' begitu juga pada ja'. Jadi saya tak ulang lah sebab benda yang sama. Baik. Bisukunil mahdhi. Maksud bisukunil mahdhi maksudnya kita mensukunkan hamzah tersebut. Sukun mahdhi ni maksudnya sukun arid lah, sukun arid. Sukun yang mendatang kerana apa? Kerana wakaf. Okey. Sebab asalnya apa? Asalnya hamzah ni berbaris fathah. Tetapi bila berhenti maka terhalang daripada kita untuk apa? Menyebut barisnya. Maka disukunkan hamzah tersebut. Okey. Bukan tu saja lah wajah bacaan yang kita akan temui pada perkataan-perkataan ni apabila kita wakafkan padanya. Warraumi, ada juga raum. Alal maddi arba'an wa khamsan. Okey. Dan juga terdapat apa? Terdapat bacaan raum pada dua contoh yang tersebut ni lah. Raum bersama dengan mat dibaca 4 ataupun 5 harakat. Okey, macam mana baca? Raum seperti yang kita sebut sebelum ni. Apakah maksud ar-raum? Saya ulang sekali lagi. Ar-raum maksudnya al-ityan bi ba'dil harakah. Ada juga sebut bi thuluthail harakah. Maksudnya menyebut harakat pada huruf tersebut. Dengan separuh harakat. Maksud separuh harakat ni maksudnya kita tak sebut dengan jelas. Kita sebut sikit lah. Contoh macam kalau kita sebut dengan jelas, kita sebut itu harakat yang sempurna. Harakat ni masuk baris lah. Kalau kurang sempurna yang separuh, dia akan jadi cakap jadi dia jadi macam tu. Kalau sempurna silap tadi. Yang tu tashil, bukan macam tu. Maksudnya sempurna. Kalau kurang sempurna jadi orang disebutkan oleh para ulama, raum ni
hanya didengari oleh orang yang berdekatan saja. Kalau orang yang jauh, dia takkan dapat mendengar. Kalau orang yang jauh, kal adam. Orang yang jauh, bila dia sebut perkataan tu seperti ada, maksudnya tak dengar. Tapi kalau orang yang berada berdekatan dengannya akan mendengari sebutan rom tu, bacaan rom tu. Baik. Okey, macam mana kita nak baca? Okey, dia sebut sini 4 harakat. Sebab apa tak ada 6? Kerana rom ni seakan-akan wasal. Seakan-akan wasal. Jadi okey, kita baca dengan 4 harakat. Kalau sempurna, saya bagi contoh sempurna. Pada hamzah, okey, itu sempurna. Tapi kalau dengan rom, dia jadi pelan. Sebab apa jadi perlahan? Kerana harakatnya tidak sempurna. Okey, kalau 5 harakat lah. Dia perlahan. Sebab harakatnya tidak sempurna. Sama juga ja'a. Ja'a. Okey. Kalau 5 harakat, saya sebut pelan ya. Kalau sempurna, sempurna, sebab tu dia kata bi ba'dil harakat ataupun sulusayil harakat, 2/3 ataupun separuh. Okey. Jadi rom ni dia agak payah, agak sukar. Dia perlukan latihan yang banyak. Berbeza dengan ismam lebih mudah. Tapi dekat sini apa? Okey. Ni satu hukum yang hukum yang tersendiri bagi hamzah. Sebab apa? Sebab sebelum ni raum tidak berlaku pada baris fathah. Tetapi pada huruf hamzah berlaku apa? Raum padanya. Huruf hamzah berlaku raum yang berbaris fathah. Kalau huruf selain huruf hamzah tidak berlaku pada huruf yang berbaris fathah. Tidak berlaku. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada. Tidak berlaku. Tidak berlaku raum padanya. Jadi baru teringat tadi baris fathah al-alamina. Jadi dekat situ hanya ada hukum ma'arif li sukun saja. 2, 4, 6. Al-alamin, al-alamin, al-alamin. Tidak ada raum, tidak ada ismam. Ismam paling mudah. Ismam hanya berlaku pada huruf yang berbaris dhammah. Sebab apa? Ismam tu apa dia? Al-isyarah bi dhammish syafatain. Isyarat memuncungkan dua bibir. Macam mana cara memuncungkan bibir? Mudah saja. Seperti ni. Tengok bibir saja. Bukan macam cium orang ni. Bukan macam nak cium orang. Tak, bukan. Dia sedikit saja muncung. Muncungan dia sedikit saja. Ini seperti yang saya belajar daripada guru-guru saya. Baik. Muncungan dia sedikit saja. Baik. Jadi bab ni dia agak panjang sikit sebab saya perlukan penerangan yang lebih teliti supaya pendengar dan penonton tidak terkeliru. Baik. Sebab praktikal pada ni perlu tengok lah. Dia perlu tengok visual. Dia tak boleh dengar audio saja, tak cukup. Terutamanya ismam. Kita nak tahu macam mana, ketika mana kita nak memuncungkan bibir kita. Baik. Okey. Warrum ala al-maddi. Okey, 4 wa 5. Okey. Baik. Wa in kana qala al-musannif wa in kana marfu'an, dan jika hamzah tersebut yakni hamzah berada pada keadaan marfu', yakni berada dalam keadaan baris dhammah, nahwu yasha'u wasufaha'u. Okey,
Dia bagi contoh pada dua perkataan ni. Fihi thamaniyatu awjuh. Pada dua contoh ni, yakni hamzah yang berbaris dhammah, yakni hamzah yang marfu', ada 8 wajah. Ats-tsalatsatu al-mutaqaddimah bisukunil mahdhi. 3 wajah yang apa? Yang pertama dengan sukun. Okey, 3 wajah ni maksudnya 4, 5 dan 6 harakat. 4, 5 dan 6 harakat. Wal ismamu ala thala. Okey, saya baca dulu macam mana. Baik. Yasha 4 harakat. Yasha 4 harakat. 5 harakat. Yasha 6 harakat. Yasha. Sufaha pun sama juga. 4 harakat. As-sufaha 5 harakat. As-sufaha 6 harakat. As-sufaha. Jadi ini adalah 3 wajah. Apa? 3 wajah bisukunil mahdi. Maksudnya kita mensukunkan hamzah tersebut. Dia lebih kurang macam apa? Macam ma'arif sukun. Tapi kalau dari segi tertib kekuatan hukum mat, maka disebabkan hukum mat wajib mutasil ni lebih kuat daripada ma'arif sukun, maka tidak ada wajah 2 harakat. Okey. Kalau orang tanya lah, ni macam lebih kurang macam ma'arif sukun, tapi kenapa 2 harakat tak baca? Sebab 2 harakat tidak dibaca kerana berlaku pertentangan kat situ. Pertentangan kerana mat wajib paling kurang kena baca 4 harakat. Maka dekat situ secara automatik wajah 2 harakat tidak boleh dibaca. Baik. Okey, yang seterusnya wal ismamu ala thalathah. Yang ni wajah yang seterusnya, 3 wajah lagi dibaca dengan ismam. Maksud 3 wajah ni 4, 5, 6. Okey, 4, 5, 6. Macam mana ni? Kena tengok betul-betul lah. Perhatikan. Maksudnya ketika tengok video ni, perhatikan bibir saya. Saya beri maksud intabih. Khalli balak. Perhatikan dengan betul-betul. Okey. Okey. Yasha. 4 rakaat. Yasha. Macam mana kita nak timing? Selalu orang tanya saya, macam mana kita nak timing ismam tu? Macam mana? Maksudnya bila kita sebut, kita sukun tu, lepas tu kita nak munculkan bibir tu, time bila? Okey, time dia sebab Hamzah ni dia ada sifat apa? Syiddah. Jadi habiskan dulu sifat syiddah tu. Tu habis tu terus muncul. Fauran ni maksudnya terus sebut. Okey. Jadi 4 harakat. Yasha 4 harakat. Lepas tu 5 harakat. Yasha. Jangan tunggu macam tu. Yasha. Tak boleh. Salah nah. Dia mesti habis-habis tu terus muncul. Nampak nah? Lepas tu 6 harakat. Okey. Yasha. Yasha. Saya pun kena tersilap. Okey, berarti sekali. Yasha. Dia tulis. Macam bila orang tekan ni tuk. Tuk. Dia tak ada. Bila tekan tak, tunggu dulu. Tengok dulu baru lompat adab kan. Dia terus fauran. Okey. Fujaiyah kan. Dia terus. Okey. Okey, yang seterusnya as-sufaha. As-sufaha pun sama juga. As-sufaha. As-sufaha 5 harakat. As-sufaha. Kemudian 6 harakat. As-sufaha.
Okey, satu lagi penambahan bila kita membaca dengan ismam, pastikan ismam yang kita lakukan tu, isyarat muncul mulut tu tidak memberi kesan pada bacaan. Sebab dia sekadar isyarat saja. Jadi ismam ni macam mana? Ismam ni mestilah dapat dilihat, tidak dapat didengar. Sebab yang kita dengar adalah sukun hamzah. Hamzah yang sukun. Tapi ismam tak dapat didengar. Ismam hanya dapat dilihat saja. Sebab ismam pada ta'rif dia ialah apa? Al-isyarah bi dhammi syafatain. Isyarat memunculkan dua bibir. Baik. War-raum ala arba'in aw khamsin. Ni wajah yang terakhir. Okey, maksudnya ada 8. 3 kita dah sebut. 3 sukun saja. Lepas tu 3 bersama dengan raum, bersama dengan ismam, maka 6 wajah dah. Tinggal lagi 2 wajah, iaitu raum pada 4 dan 5 harakat. Okey, seperti mana yang saya sebut sebelum ni, bila kita sebut dengan hamzah yang sempurna, yasha'u. Okey, mudah. Tapi bila raum, yasha'u, kalau sempurna kalau tidak sempurna tidak sempurna itulah kita panggil ar-raum. Okey, 4 harakat, 5 harakat, yasha'u, dia sikit saja, nampak dah? Orang yang sekeliling, yang berdekatan pembaca itu saja yang dapat mendengar sebutan raum itu. Baik, lepas tu as-sufaha, 4 harakat, as-sufaha, sikit ya. 5 harakat, as-sufaha. Okey, baik. Qala al-musannif wa'lam anna ar-raum ka halatil wasli fi miqdaril harakat. Nampak? Musannif terang tolong pada kita. Dan ketahuilah olehmu, siapa dia ni? Wa'lam ayyuhal qari ataupun wa'lam ayyuhal syahid. Maksud orang yang tengok video ni pun samalah. Ketahuilah olehmu wahai pembaca dan orang yang mengaji ni, ayyuhat talib. Okey. Anna ar-raum, bahwasanya raum itu, yakni hukum bacaan raum ni lah, kahalatil wasli, seperti membaca pada keadaan wasal. Maksudnya raum ni, sebab kita hidupkan hujung perkataan tersebut, walaupun dia tak sempurna, tapi kita hidupkan yang sepatutnya bila kita wakaf berhenti. Maka bila wasal, bila kita hidupkan sebahagian saja harakat tersebut, maka seolah kita tak berhenti lah. Seperti tu dia kata kahalati. Kaha ni kan dia orang panggil apa, kiasan lah, seakan-akan kita tak berhenti pun. Seakan-akan macam kita sambungkan perkataan tersebut, kita tak berhenti pada perkataan tersebut. Fi miqdaril harakat, maka perkara tersebut akan mempengaruhi apa? Kadar harakat. Maka kadar harakat ketika kita baca raum seperti kadar harakat ketika kita wasal. Yang ni macam contoh mat wajib kita baca tu. Mat wajib yang kita baca ketika wasal 4 dengan 5 sajalah. 6 tak ada lah. 6 tidak ada lah. Sebab kita tak berhenti. Sebab raum ni kahalatil wasli, seperti kita membaca dalam keadaan wasal. Yang ni kita tak berhenti pada perkataan tersebut. Jadi tidak adalah wajah 6 harakat. Baik. Fa in wasala bi harakatain farraumu ya'ti ala harakatain. Dan jika diwasalkan, yakni wasala ar-raum itulah. Bukan. Fa in wasala kalimah lah. Fa in wasala al-kalimah. Dan jika kita menyambungkan kalimah tu dengan harakah, dengan 2 harakat, farraumu ya'ti ala harakatain. Maksud di sini
Maksudnya jika kita baca satu perkataan yang dengan dua harakat, maka farramu ya'ti ala harakatain, maka dekat situ terdapatnya rom yang dibaca dengan dua harakat. Dekat mana ni? Pada perkataan-perkataan yang membenarkan kadah dua harakat itu wujud. Seperti apa? Seperti ma'rif sukun. Ma'rif sukun adanya apa? Kadar dua harakat. Baik. Tapi kalau kita tengok dekat ma'rif sukun tu, seolah-olah kalau dia sambung, seolah apa? Seolah baca macam mat asli lah. Buat sekarang kan macam membaca mat asli. Baik. Wa in wasala bi arba'in aw khamsin, dan jika disambungkan pada apa? Pada 4 rakaat dan 5 rakaat, yang ni perkataan yang apa ada padanya hukum 4 5 rakaat. Hukum mana ni? Hukum mat wajib muttasil. Okey, fa innahu ya'ti ala dhalika ay dhalikal mazkur. Yakni mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil ketika wasal 4 dan 5 harakat. Tapi kalau berhenti ditambah satu wajah lagi, iaitu 6 harakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okey, selesailah siri yang ke-58. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pada siri yang ke-59 yang akan kita bincangkan lebih terperinci ta'arif ar-raum dan ishmam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.